Salah satu kaum Bumiputra di Sabah. Iranun bermaksud berkasih kasihan yang merujuk kepada sikap kaum Iranun yang mengutamakan hubungan kasih sayang dalam hubungan dalam keluarga mereka. Kaum ini sangat digeruni oleh penjajah asing kerana kehandalan mereka berperang di laut. Majoriti kaum ini mendiami kawasan pesisiran pantai Kota Belud dan pesisiran pantai Tunku Lahadatu. Meskipun mengalami proses modernisasi, namun kaum Iranun masih dapat mengekalkan budaya mereka dan antara budaya yang masih diamalkan sehingga ke hari ini ialah perubatan tradisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Bersama dengan saya sekarang ialah Puan Mas Pandangan Haji Adim. Beliau merupakan pengamal perubatan tradisi kaum Iranun. Puan, jadi apa nama rawatan yang kita akan buat hari ini? Kita buat tulub. Tulub. Jom. Mari. Terima kasih. Sejak saya remaja lagi lingkungan umur 17 tahun. Masa yang sesuai untuk buat tulub waktu pagi. Bahan-bahan untuk buat tulub, kalau macam di kampung kami ini, di siring-siring hutan, tepi-tepi jalan, ada itu semua. Supaya sentiasa badan kita cergas dan sentiasa sehat. Kalau yang selalu orang mengamalkan tulub ini, dia tidak akan rasa sakit-sakit badan dan sentiasa kelihatan awet muda saja dan cergas saja. Tulub ataupun tangas ialah salah satu amalan wanita kaum Iranun menjaga kecantikan dan juga kesihatan diri. Puan, jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk rawatan tulub ni? Ini pucuk mampalam. Pucuk mampalam. Puan, ini apa nama dia ni? Ini pucuk marabawing. Marabawing ni Puan, sebab saya tak pernah tengok. Di mana boleh didapat ni? Kalau di tempat saya memang senang lah, habis dia di pinggir-pinggir hutan saja. Lepas tu ini kamadang-madang. Kamadang-madang? Iya, ini di kampung saja ini ada. Macam di kampung saya ini banyaklah di tepi-tepi hutan. Okey. Okey, jadi ini ada sini ada batu. Ini batu. Mau kasih campur lah dengan kan satu kali bahan-bahan untuk tulub. Satu kali direbus. Iya. Sebelum rawatan tulub ni dimulakan, semua bahan-bahan ini perlu direbus terlebih dahulu. Puan, jadi macam mana sukatan-sukatan bahan yang kita perlu untuk satu orang pesakit? Kita kena kasih masuk ini kamadang-madang dulu. Berapa helai daun Puan untuk satu orang pesakit? Cukup untuk begini 8 lah. Boleh sudah itu, memadai sudah itu 8. Puan, apa khasiat kamadang-madang ni? Ini fungsi dia kan untuk merawat perempuan yang tidak berpeluh. Lepas tu mencairkan lemak dalam badan. Nah, kepada penonton, siapa yang ada masalah susah mau berpeluh, bolehlah cuba rawatan tulub ni. Puan, okey, seterusnya? Marabawing. Untuk satu pesakit, 4 tangkai ini cukup sudah untuk satu orang pesakit. Apa khasiat daun herba ini, marabawing? Khasiat marabawing ini sama aja dengan kamadang-madang tadi. Dia buang angin dalam badan dan mencairkan lemak. Dan untuk orang yang susah berpeluh. Okey Puan, lepas tu apa lagi bahan yang boleh kita kasih masuk? Daun mampalam ini. Ini cukup sudah ini untuk satu orang. 8 hingga 10. Masuk sana. Seterusnya Puan? Ini batu. Ini kalau batu begini cukup sudah itu satu. Kenapa batu kita kasih masuk dalam ini nih Puan? Supaya kepanasan air dalam periuk itu lambat dia sejuk. Fungsi batu tu. Berapa lama tempo kita rebus semua bahan-bahan herba? Tunggu air dia mendidih. Kalau sudah mendidih, okey sudah itu. Nah, apabila 3 jenis herba ni digabungkan, kamadang-madang, daun mempelam dengan marabawing, ini banyak khasiatnya. Salah satu ialah dia boleh membantu mencairkan lemak dalam badan, lepas tu buang angin dan satu lagi membantu kamu kasih keluar lagi kamu punya peluh. Nah, kalau kamu buat perawatan tulub ni, kamu boleh cepat kurus. Selepas lebih kurang 10 minit, rebusan herba ini pun sudah mendidih. Nah, sekarang tiba masanya saya buat rawatan tulub.
lepas 15 minit rawatan tunup ni dibuat, putih rasa sangat segar. Nah, tengoklah macam yang kamu tengok sekarang ni, putih berpeluh-peluh, macam air sudah putih punya peluh ni meleleh keluar. Assalamualaikum, Babu. Waalaikumsalam. Bersama dengan saya sekarang ialah Puan Pasmin Adim, wanita kerana hasil tenunan beliau sudah pun berjaya dipasarkan di luar negara. Beliau bukan sahaja menjadi idola kepada wanita kaum Iranun, tetapi juga idola kepada anak-anaknya. Sikap beliau yang tenang dan tidak banyak bercakap membuatkan beliau menjadi idola kepada anak-anaknya. Meskipun sudah berusia 64 tahun, tetapi Puan Pasmin masih lagi berupaya menenun seperti mana beliau lakukan puluhan tahun lampau. Wanita ini akan terus dikenang sebagai idola bagi kaum Iranun, terutama mereka yang terlibat dalam bidang tenunan. Ini adalah antara hasil tenunan Babu Pasmin dan harga pasaran bagi tenunan ini adalah antara RM100 hingga RM500. Dari kecil umur 15 tahun, di tamu lah. Di tamu di Kudat, ada yang dulu tuh bapak aku jual di Kudat untuk orang-orang rumus. Dari luar negeri lah, orang luar negeri. Untuk Eropa, Amerika, Cina, Thailand. Dia orang buat kebudayaan masing-masing, sabar, minat masing-masing, itu mesti ada kesabaran. Aku maju untuk menolong orang yang orang sini semua menenun. Jadi kalau tidak yang menjual untuk di pasar, tidak juga. Dastar ini dipasarkan di tamu-tamu yang berhampiran lah, seperti di Tamu Kota Belud, kawasan daerah Kudat, Tamu Pinawantai, Tamu Gastrit pun Puan ataupun beliau ini ada pasarkan lah, dan seterusnya ke hotel-hotel lah, bergantung kepada permintaan, kerana pasaran ini juga merangkumi seperti yang ada sekarang ini melalui Facebook, online semualah. Okey, sumbangan dan kejayaan yang beliau ini ataupun Babu Pasmin ini capai setakat ini tidaklah sebesar sangat, ataupun orang bilang kejayaan ini tidaklah seperti yang artis yang antara bangsa macam tu. Cuma beliau ini adalah salah seorang ikon yang sampai sekarang mengetengahkan tenunan ini ataupun dastar ini. Dengan dastar ini ia menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat lah. Impak dastar ini kepada budaya Iranun. Dastar ini menjadi satu ikon lah ataupun simbol kepada masyarakat Iranun. Kami sebagai masyarakat Iranun sangat berbangga jugalah, sebab dastar yang dihasilkan oleh masyarakat Iranun ini dikongsikan ataupun dipakai oleh suku kaum yang lain. Okey, prinsip dan sikap Babu Pasmin ataupun mamak saya lah. Jadi dia lebih kepada sabar. Beliau sangat tekun dalam mengusahakan ataupun apa jua pekerjaan beliau sangat tekun. Kualiti itu menjadi target utama atau fokus utama beliau ini dalam menghasilkan sesuatu produknya. Beliau ini sentiasa berpesan ataupun mendidik kami sentiasa menjaga kepercayaan orang dan bersabar dalam apa jua yang diusahakanlah. Ini adalah alat tenunan yang digunakan oleh suku kaum Iranun untuk menenun. Sekarang kita tanya Babu, apa nama bahagian-bahagian yang ada di alat penenun ni? Kalau ini apa namanya? Apa dipanggil? Paguta. Paguta. Ini paguta ni apa dia punya fungsi? Taguan sa saulaya, mengantungan sa saulaya. Oh, okey, dia kasih gantung itu saja kan. Babu, yang ini apa namanya? Parapan. Parapan. Itu apa kegunaannya tu, Bu? Parapan. Pun pamarapan, mula-mula pagaul, taguan sa parapan supaya dia tini keradi malagui. Oh, okey. Yang ini? Bubungan. Bubungan. Kenapa bubungan ni, Bu? Dia bubungannya ijalud na bari sa bubungan supaya kataguan sa pakan dia pakan na bubungan. Yang ini ada dua ni kan? Yang ini bunga.
bibitana aram dia bunga dia bibitana pakan supaya dia tahu pakan dua bubungan aku bibitan baru pakai balsa bunga. Fungsinya sama? Sama. Oh. Yang ini bunga, balsa bunga dia. Kalau yang ini? Barira. Barira. Barira ini untuk apa, Bu? Angkatana bibitannya iseludunnya baru pakan anaan. Iseluduna tini kerasa ya. Oh, kasih masuk benang. Yang ini apa, Bu? Ini surut. Surut. Ini fungsi surut apa, Bu? Kita buat tini kerasa soro-soro nah, soro-soro. Soro-soro tini kerasa selesai soro ambok gini. Jadi selesai soro. Bu, ini dia bibitan, dia soronya bubungan. Jadi pun bibitannya yang mana ya kata usaha puru. Pun tarikan ke daeraan selesai bunganya kata usaha kabaan. Jadi bibit iya rampakannya dua. Baru pakai masa bunga. Ayah ini taruhan. Oh, ini taruhan. Taruhan. Jadi patang taruhan. Ini fungsi taruhan untuk apa, Bu? Ibageran saja ya, tini keraya. Bu, ini yang dibawa macam untuk kaki ini kan, Bu? Apa namanya nih? Pasiga. Pagkuan pasigsa ni nak ipasiga supaya katana ya, katay ka tini keraya. Bagi penenun biasa, untuk menyiapkan tenunan dasar ini mengambil masa paling cepat 2 minggu. Tetapi bagi Babuk Pasmin, beliau hanya mengambil masa selama 4 hari untuk menyiapkannya. Wah, memang sangat hebat. Kalau putih, 1 bulan, 2 bulan belum siap lagi. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam. Bersama saya sekarang ini ialah Hajah Pandian binti Sulaiman. Beliau merupakan tokoh adik guru kraf bidang tenunan sambitan. Belajar baru umur saya 10 tahun, belajar menenun. Mula-mula saya menenun daripada tenunan jali-jali. Itu mama saya sama kakak saya, dia suruh aku yang belajar menenun sampai umur saya 12 tahun kan. Saya semua tenunan diajar, dari segi tenunan sambitan, tenunan mugah, tenunan dastar, tenunan baraburu, tenunan ampik, 11 semua tenunan. Tahun 95 saya mula-mula dia panggil aku daripada medium. Lepas itu baru di pelansungan. Jadi lepas itu baru saya dapat tahun 2006 saya dapat adik guru. Lepas itu sampai kami semua di mana-mana kami pameran sampai di London tahun 2008. Saya oke lah. Pasal saya sampai di London, jadi semua sampai saya mengajarkan di mana-mana, di KL, di Rawang, mengajar di Pinampang. Saya di Kandingau, saya dapat Nugara Seni. Tahun 2013 kah? Mulai saya belajar dari umur saya 10 tahun. Jadi sampai sekarang lah. Umur saya 60 lebih, 68. Memang saya yang memperlihatkan budaya Iranun, pasal kami kalau aku tiada, memang ini terpupus daripada budaya Iranun ini. Sekarang ini semua aku tengok semua pelapis-pelapis sekarang masa kurang minat. Nah, harapan saya supaya itulah sebab saya yang piarakan ini budaya Iranun supaya tidak pupus kan sampai turun temurun. Tenunan muga berukuran 2 meter ini mengambil masa selama seminggu untuk siap ditenun. Dan tenunan muga ini akan dijadikan busana tradisi kaum Iranun.
ini mengambil masa 2 hari untuk siap sepenuhnya dijahit. Ini terakhir pasang manik lah. Ya, ini pasang manik lah ini. Oh iya, aku Kalau lupa. pasang manik cuma pakai tangan, nggak boleh pakai mesin. Mana ada pakai mesin? Pakai tangan lah. Nah, iya. Proses terakhir membuat busana tradisi Iranun ialah memasang manik pada baraburu. Dan biasanya manik akan dipasang pada bahagian lengan dan juga pada bahagian hadapan baraburu. Haja, yang warna hijau ni apa jenis kain dia? Ini kain batabo. Kalau warna hijau, Iranun memang keturunan. Ini surak deh nih. Bunga kundur. Bunga kundur. Ini. Kenapa bunga kundur? Ada maksudnya sendiri kah, Haja? Ada maksudnya ini yang bunga kundur ini untuk orang-orang kenamaan, keturunan. Pasal ini bunga alam semula jadi. Haja, kenapa ada butang-butang di depannya? Ada cerita dia kah? Yang cerita dia ini supaya ada hiasan di depan. Nah, kalau dinamakan baju minus. Baju minus. Baju minus. Baju yang putih pegang ni, warna hijau ni dipanggil minus. Pada waktu dahulu hanya dipakai oleh keturunan diraja Iranun saja yang pakai baju ni. Haja, sekarang Putih mau tanya yang Putih pakai sekarang ni, ini apa namanya? Apa kena panggil? Ini pakaian kau ini sekarang untuk pengantinkan baju sinipak. Oh, baju sinipak. Kain baraburu. Baju yang Putih pakai sekarang ni dipanggil sinipak. Kainnya ialah baraburu, dipakai oleh pengantin Iranun. Haja, yang di kepala Putih ni apa namanya? Itu nama dia kalau kami Iranun sinisip. Kalau Melayu serimpak. Kenapa pengantin perlu pakai sinisip ni? Untuk menandakan orang pengantin ada yang dipakai dia di kepala masa mahkota kan. Begitu. Oh, ini sebagai mahkota wanita Iranun. Haja, sinisip ni kalau dulu-dulu orang buat pakai apa? Pakai emas. Kalau sekarang? Sekarang tiada emas, mahal sekali, pakai tembaga lah. Untuk zaman moden ni, sinisip ni dibuat daripada tembaga sudah. Kalau dahulu diperbuat daripada emas. Okey, sekarang Haja, yang ada di hadapan Putih ni, ini dipanggil apa? Dipanggil mandapun. Mandapun. Okey, kenapa mandapun ni ada pada pengantin wanita? Memang hiasan dia. Kalau yang ada menandakan pengantin ada mandapun, ada sinisip. Tali pinggang ni diperbuat daripada apa, Haja? Emas juga dulu. Bubutulan. 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 Haja, yang di bahagian lengan ni, ini dipanggil apa? Tempulangan. Ini sinipak. Tumpung lengan. Tumpung lengan. Ini sinipak. Sinipak. Menandakan pakaian orang pengantin. Haja, ada cerita kah kenapa baju pengantin wanita Iranun ni warna kuning? Kenapa jalur begini? Kenapa corak begini? Ini corak begini warna-warni kan? Ini menandakan warna-warni ini didialu-dialukan menandakan baraburu untuk dibuat baju sinipak untuk orang pengantin, orang keturunan Sarip. Warna kuning ialah warna keturunan Sarip. Keturunan Sarip. Lepas tu, kain dia lagi, Haja. Kain dia itu warna-warni. Ini dinamakan ampik. Okay. Kalau kain ni, Haja, kenapa corak dia begini? Ada cerita kah atau macam mana? Ini memang ada cerita. Ini ceritakan semua warna-warni. Semua bunga di ini berapa jenis? 3, 4 disimpan di sini untuk menandakan dinamakan ampik. Orang-orang kenamaan yang pakai. Begitu, keturunan Iranun.
wanita Anggun bukan nampak saja cantik di luar, maka dia kena ada cantik dalaman juga. Jadi untuk mencantikkan dalaman, kenalah selalu amalkan tulub. Kita cantikkan wanita Anggun. Hati dia bagus, kesabaran. Bagus begitu kan, asal memakaian yang kemas-kemaskan, cantik. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tentunya Anggun Borneo meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo.